Ismail bakal bertemu top 5 bincang tarikh PRU15. Isu tukar ubat Najib, akhirnya KJ bersuara. Kenyataan banyak bercanggah, apa dah berlaku pada PAS? Najib stabil, tak jadi pindah ke IJN? Perbincangan antara 5 pemimpin tertinggi UMNO top 5 bagi menentukan tarikh pilihan raya umum ke-15 dijangka diadakan dalam masa terdekat, kata Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Ismail Sabri yang juga naib Presiden UMNO berkata, tempoh untuk mengadakan PRU15 dalam tahun ini masih terbuka dan tarikh itu akan ditentukan selepas mesyuarat 5 pemimpin tertinggi UMNO. Seperti yang saya beritahu sebelum ini, setiap keputusan mengenai PRU akan dibuat selepas perbincangan 5 pemimpin tertinggi UMNO, katanya kepada pemberita selepas menghadiri Majlis Perasmian Kongres Teknologi dan Inovasi Dunia 2022 WCIT 2022 di Kuala Lumpur. Ketika ditanya sama ada perbincangan itu akan diadakan sebelum atau selepas pembentangan bajet 2023 pada 7 Oktober ini di Dewan Rakyat, Ismail Sabri berkata, perkara itu masih belum ditentukan. Perbincangan boleh dibuat secepat mungkin atau mungkin lebih awal sebelum pembentangan bajet 2023, kata beliau. 5 pemimpin tertinggi UMNO itu berujuk kepada Presiden UMNO, Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi, Timbalan Presiden UMNO, Datuk Seri Muhammad Hassan, serta 3 naib Presiden Parti iaitu Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin, Datuk Seri Mazhir Khalid dan Ismail Sabri. Sementara itu, semasa ditanya mengenai keadaan Datuk Seri Najib Razak, Ismail Sabri berkata, beliau telah memberitahu Kementerian Kesihatan KKM supaya melihat keperluan bekas Perdana Menteri itu. Saya telah meminta KKM supaya bantu apa yang Najib perlukan, kalau boleh masuk ke Institut Jantung Negara atau tidak. Itu yang ditentukan KKM, katanya. Terdahulu di Mahkamah Kuala Lumpur, Peguam Tan Sri Muhammad Syafiee Abdullah yang mewakili Najib memaklumkan Hakim Datuk Colin Lawrence Sequira bahawa anak guamnya itu tidak akan dapat hadir ke mahkamah kerana masalah kesihatan dan akan dipindahkan dari Hospital Kuala Lumpur ke IJN. Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin menafikan dakwaan ubat bekas Perdana Menteri Najib Razak telah ditukar daripada ubat biasa semasa mendapatkan rawatan di Hospital Kuala Lumpur HKL. Beliau menjawab dakwaan pegawai khas Najib, Muklis Maghrib dan ahli keluarga ahli parlimen pekan itu semalam tidak menggambarkan keadaan sebenar. Najib diberikan ubat untuk tekanan darah tinggi tetapi diberi ubat generik, ubat yang sama. Dia dulu ambil ubat original sebab dia beli daripada hospital swasta. Bila dirujuk di HKL, kita ada ubat formula sama yang diberi di hospital kerajaan. Ubat itu sama, formula sama tetapi bentuk generik, katanya pada sidang media di Kementerian Kesihatan KKM. Beliau berkata demikian selepas melancarkan laporan Record Breaking COVID-19 Vaccination Public-Private Partnership di Dewan Serbaguna KKM. Khairy berkata, tuduhan ubat ditukar seolah-olah memberi gambaran bahawa ubat berbeza adalah tidak benar. Ubat generik ini kandungan sama. Penjelasan ini penting kerana terdapat tuduhan daripada pegawai dan ahli keluarga Najib, katanya. Semalam keluarga Najib meminta kerajaan membenarkan bekas Perdana Menteri itu diberikan rawatan perubatan sewajarnya selepas mengalami masalah ulcer dalam perut baru-baru ini. Muklis berkata, Najib pernah dimasukkan ke hospital, termasuk dimasukkan ke unit rawatan rapi sebelum ini berhubung masalah sama. Beliau mendakwa doktor di HKL membuat biopsi yang menemukan pendarahan berlaku dengan beberapa ulcer terpaksa diklip untuk menghentikan pendarahan. Namun, permohonan Najib untuk melakukan pemerhatian dinafikan dengan doktor membenarkannya keluar atau discharge. Muklis juga mendakwa ubat-ubatan Najib ditukar daripada ubat biasa yang diambilnya selama bertahun-tahun sekaligus menyebabkan tekanan darahnya meningkat. Dalam pada itu, Khairy berkata, semua banduan di penjara termasuk Najib akan diberikan rawatan terbaik. Beliau juga berkata saranan Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob supaya Najib diberi rawatan terbaik akan diikuti. Kita akan berikan perkhidmatan dan rawatan terbaik kepada semua banduan, bukan hanya Najib. Ini memang tugas KKM. Kita bagi rawatan terbaik kepada semua, katanya. Katanya Najib buat masa ini dirawat di HKL dan bukan di Institut Jantung Negara. Beliau berkata prosedur untuk banduan penjara dirujuk di hospital kerajaan dan Najib perlu dirujuk di HKL. Saya dimaklumkan Najib dalam keadaan sihat, katanya.
Ramalan PAS akan memenangi 40 kerusi parlimen atau 50% daripada keseluruhan kerusi yang mungkin akan ditandingi parti itu tidak ubah seperti angan-angan menerawang langit. Ini kerana berdasarkan analisa, PAS hanya mampu menang 18 daripada 158 kerusi parlimen yang ditandingi parti itu pada pilihan raya umum lepas. Malah berdasarkan rekod yang lepas, kadar kebolehmenangan PAS hanyalah 11%, kata Datuk Syaiful Hazizi Zainul Abidin, Pengarah Komunikasi Barisan Nasional Negeri Kedah. Mengikut statistik, PAS merekodkan jumlah calon kehilangan wang pertaruhan paling ramai iaitu 50 bagi parlimen dan 96 bagi DUN yang kesemuanya yang melibatkan kerugian sebanyak 1.345 juta ringgit. Oleh itu, ramalan Ketua Pengarah Pilihan Raya PAS Datuk Seri Muhammad Sanusi Makno sekadar angan-angan saja, katanya, yang mengulas keyakinan Muhammad Sanusi yang PAS akan bertanding di 80 kerusi parlimen dalam pilihan raya umum ke-15 akan datang. Syaiful berkata, kenyataan Muhammad Sanusi itu pun bercanggah dengan timbalan Presiden PAS yang menyatakan bukanlah 80 kerusi yang akan ditandingi, sebaliknya jumlah itu hanya dalam pemantauan. Perbezaan pandangan ini turut memaparkan betapa celarunya parti itu sekarang. Dari seorang Menteri Besar PAS menjaga negeri dengan seorang Menteri PAS yang menjaga pentadbiran pusat yang saling bercanggah ini secara tidak langsung memberi petanda bahawa sehingga kini masih tidak ada kesepaduan antara kepimpinan tertinggi parti. Mungkin penyakit gila kuasa mereka sudah tidak dapat dirawat lagi, ujar beliau lagi. Syaiful mendakwa PAS juga sudah mula tampak kaki ularnya kerana pada PRU sebelum ini, parti ini bertanding sendirian dan ia boleh membuat keputusan tanpa mengambil kira strategi politik dengan gabungan politik lain. Namun kini kata putus bersama Perikatan Nasional turut perlu difikirkan sebelum mengeluarkan sebarang kenyataan rasmi. Saya lihat PAS masih dalam dilema pihak mana yang akan lebih menguntungkan mereka. Parti yang bersifat lalang ini semestinya akan mengikut angin semasa. Mana yang lebih kuat membawa manfaat, itulah yang dikejar mereka. Dengan isu penggunaan lambang PAS yang masih belum selesai, isu fitnah terhadap bukan Islam sebagai punca rasuah yang belum ditangani dan kini isu kerusi parlimen yang akan ditandingi pula mula menampakkan wajah sebenar PAS dalam perikatan ini. Saya percaya dengan kecelaruan tanpa kesepaduan ini, PAS tidak mungkin akan memenangi tampuk kepimpinan negara. Mana mungkin parti yang wujud pencanggahan besar di antara kepimpinan parti dan sentiasa menjadikan agama sebagai tunggangan politik akan diangkat sebagai kerajaan pilihan rakyat, ujarnya. Keadaan kesihatan Datuk Seri Najib Razak yang dimasukkan ke Hospital Kuala Lumpur pada Isnin adalah stabil dan bekas Perdana Menteri itu akan terus menerima rawatan di hospital berkenaan HKL, kata Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin. Khairi berkata beliau telah menghubungi pengarah HKL Datin Paduka Dr. Rohana Johan dan dimaklumkan bahawa Najib berada dalam keadaan stabil serta tidak perlu dipindahkan ke Institut Jantung Negara IJN. Saya minta HKL dan timbalan Ketua Pengarah Perubatan Datuk Dr. Asmayani Khalib untuk berikan rawatan susulan yang diperlukan Najib supaya isu ini tidak lagi dipertikaikan. Katanya pada sidang media selepas menghadiri Majlis Penerimaan Anugerah Malaysia Book of Record dan pelancaran laporan record breaking COVID-19 vaccination Public-Private Partnership di Putrajaya. Khairi mengulas kenyataan Peguam Najib Tan Sri Muhammad Syafiee Abdullah yang dilaporkan berkata bekas Perdana Menteri itu berkemungkinan akan dipindahkan ke IJN dan mendakwa tekanan darah Najib tidak menentu. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah semalam dilaporkan berkata Najib yang menjalani hukuman di penjara Kajang sejak 23 Ogos lepas dimasukkan ke HKL pada 9 September sebagai kes elektif dan bukan kecemasan untuk memastikan kesihatannya berada pada tahap yang baik dan optimum. Najib dibenarkan discharge pada Sabtu 10 September selepas menjalani pemeriksaan dan ujian berkaitan oleh pakar-pakar perunding kanan bertauliah yang terdiri daripada ketua-ketua perkhidmatan klinikal bagi bidang masing-masing dan keadaannya adalah sihat sebelum dibenarkan discharge. Bagaimanapun semalam pembicaraan kes Najib bagi pertuduhan menyeleweng 2.3 bilion ringgit dana One Malaysia Development Berhad 1MDB di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur dilaporkan disingkatkan bagi membolehkan Najib mendapatkan rawatan perubatan. Pegawai khas Najib Muhammad Muklis Maghribi dilaporkan mendakwa tekanan darah Najib berada pada tahap tinggi dan berbahaya susulan pertukaran ubat yang diberikan untuk merawat masalah ulcer di dalam perutnya. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menerusi ciapan di Twitter rasminya semalam telah mengarahkan Kementerian Kesihatan KKM untuk memberikan rawatan terbaik yang diperlukan Najib. Mengenai dakwaan pertukaran ubat baru sehingga menyebabkan tekanan darah Najib berada pada tahap tinggi, Khairi menegaskan ia adalah tidak benar. Sebaliknya ubat yang diberikan adalah yang sama jenisnya. Jenis-jenis ubat yang dipreskrip untuk Najib adalah sama dengan yang diambil beliau sebelum ini. Ubat itu sama, formula sama, tetapi bentuk generik, katanya.